Okey. So, Assalamualaikum, selamat petang. Semoga semua pelajar berada dalam keadaan sihat walafiat. Tu Mama Z bagi intro bunyi ayam. Itu petanda Mama Z bersiaran dari rumah. Kerana yang pertama, anak Mama Z demam. Yang kedua, Mama Z dah sakit tekak. Yang ketiga, tak ada line di office. Tak ada line di office. So, Mama Z inilah bagi FOC lah tu, free of charge, bunyi ayam dari rumah Mama Z. Okay, sorry ni. Okey, rasanya dia tak record lagi ni. Tapi tak apa, Mama Z akan mula dengan tajuk 7.2, Probability of Mutually Exclusive Event. Okey, so perkataannya ialah mutually exclusive. Eksklusif ni bermaksud kalau kita ada event A dan kita ada event B, A dengan B ni dia tak akan bertembung. Ni dia tidak akan bertembung di antara mereka kerana dia adalah eksklusif. Sama juga dengan pakaian. Kalau pakaian orang-orang kaya, pakaian tu ada satu tu sahaja. Tak ada orang lain boleh ikut pakaian dia. Dia dibuat secara eksklusif khas untuk VIP tersebut. Okey. So untuk A, Mama Z nak bagi tahu rumus ni dalam tugasan dalam UPS kita akan bagi kerana tajuk 7 tidak keluar exam. Okey, kemudian basic formula yang warna biru. Kemudian kalau Mama Z nak cerita tentang the concept of mutually exclusive, rumus yang warna biru itu akan pendek menjadi rumus yang warna kuning. Kenapa dia jadi warna kuning? Sebab apabila kita kata probability A intersect dengan B ni, kalau dia eksklusif, maksudnya persilangan antara mereka adalah kosong. Jadi apabila nilai kat belakang ni kosong, maka dipendekkan menjadi warna kuning. Okey, untuk C, Mama Z nak ajar tentang komplement. Komplement ni kita panggil pelengkap. Macam Mama Z, pelengkap Mama Z, suami Mama Z. Macam itulah, kita tidak lengkap. So, pelengkap ni maksudnya kita nak lengkapkan, contohnya iaitu A yang kita tahu, probability A tambah dengan probability bukan A, jumlahnya mesti 1. Jadi untuk komplement ni sebenarnya kita nak cari kebarangkalian A prime sama dengan 1 tolak probability A. Itu kita panggil saling lengkap melengkapi untuk komplement. Okey, dari segi combined event ada dua jenis. Yang pertama union. Okey, kadang-kadang kita sebut OR dekat sekolah. Dan intersection, kadang-kadang kita sebut AND. Kalau kita tengok, kalau kita kata either OR or B, maksudnya kita ada two event, maka kita loreknya di dalam ni lah A or B. Ni kawasan berloreknya. Manakala kalau kita cerita pasal persilangan, kita tengok ya inilah dekat sini berlaku gerhana ni. Kat sini akan jadi gelap kerana dia bertembung di antara dua bulatan. Yang warna merah ni kita panggil intersect. Okey. Additional rule of probability memang diberi dalam exam. Dia sebenarnya menceritakan tentang nilai yang ini. Nilai yang ini terhasil daripada yang pertama, nilai probability A yang warna kuning. Okey, yang warna kuning mula-mula. Kemudian dia kata kena tambah dengan probability B, Mama Z lorek lagi sekali kawasan yang tengah tu. Okey, maksudnya yang tengah tu yang pertama dah kuning, yang kedua Mama Z lorek warna biru. Maka dua kali kita tambah, sebab itulah kita kena tolak semula kawasan yang bersilang. Okey, sekejap Mama Z nak jenguk, sekarang terputus pula. Okey, pelajar ada 76, 100 lagi, Merdeka situ nampak.
Okey, so Mama Z teruskan dengan mutually exclusive. Okey, mutually exclusive seperti yang Mama Z katakan tadi, kalau mutually exclusive, kita boleh tengok gambar rajah ni, tiada persilangan. Okey, tiada persilangan, maka nilai persilangannya ialah tiada. Jadi kebarangkaliannya menjadi kosong. Apabila nilai yang Mama Z kuningkan ini, nilai yang Mama Z kuningkan ini menjadi kosong, maka terhasillah rumus untuk mutually exclusive. Kita boleh bagi kesimpulan yang cikgu kita buat di sekolah menengah. Cikgu sekolah menengah kata kalau union, awak tambah. Sepatutnya cikgu awak kena buat macam ni. Kalau union dan dia adalah mutually exclusive, maka tambah. Okay? Jadi kita tak boleh guna sepenuhnya apa yang dipelajari di sekolah menengah, kerana di sekolah menengah kita tak ada perkataan mutually exclusive. Okey, Mama Z ulang lagi sekali, tanda tambah ini boleh digunakan untuk or yang ini, untuk or yang ini, union iaitu apabila adanya gabungan perkataan mutually exclusive, barulah nilai di belakang ini kita anggap dia kosong. Okey, itu mutually exclusive. Kemudian untuk komplement, komplement ada dua cara nak menulis. Yang pertama, probability A bar ataupun probability A prime. Itu cara tulis bermaksud kebarangkalian tidak berlaku. Kalau yang ni kita kata kebarangkalian, contoh tentang hujan, kebarangkalian hujan, contohnya kita buat probability A. Satu lagi, kebarangkalian tidak hujan. Cuma benda tu semua yang berlaku adalah pasti, iaitu satu. Tapi salah satulah, kalau tak hujan, maksudnya yang nilai satu lagi tu biasanya 1/2 lah, ya kan, kalau hujan ni. Okay, so the rearrange akhirnya menjadi rumus komplement yang ini. Rumus-rumus diberi sahaja kepada pelajar AM025. Okey, kita tengok pada contoh. Yang itu teori. Kita tengok contoh. Kita ada kebarangkalian A. Mama Z buat warna kuning. Tajuk yang ini sebab Mama Z kena buat warna-warni sedikit lah. Okay? Sebab kita tahu pelajar gemar ke tidak gemar tajuk probability ni. Okey, kebarangkalian A 0.4. Jadi kita dah boleh teka dah kebarangkalian tidak A. Iaitu nilainya ialah 0.6. Kita boleh congak guna rumus komplement. Kemudian kebarangkalian bukan B, terus kita dapat 0.3. Okey, kerana 0.7 kebarangkalian B. Jadi bukan B, 0.3. Okey, Mama Z jawab soalan C. Okey, soalan C. Okey, kita sekarang ni nak cari persilangan di antara A dengan B. Tapi kita ada rumus hasil tambah. Probability, jenguk Ustaz. Okey, probability A union B. Kita salin dulu rumus. Probability A tambah dengan probability B tolak dengan probability A persilangan B. Okey, soalan tanya kita yang kuning. Yang lain soalan bagi. Jadi kita isi nilai yang soalan bagi. A union B soalan bagi 0.9 sama dengan kebarangkalian A 0.4 tambah kebarangkalian B 0.7 tolak dengan kebarangkalian A bersilang dengan B. Okey, dari situ kita akan jadikan kebarangkalian A silang B, kita jadikan tajuk. Kerana tanda di sini negatif, Mama Z bawa ke sebelah kiri. Maka tinggallah 1.1 tolak 0.9. Maka persilangan antara A dengan B ialah
0.2. Okey, Mama Z buka soalan untuk 7C. Kalau ada soalan, Mama Z bagi tempoh 3 saat. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita teruskan. Okey, tak ada, kita teruskan. Two event A and B, dia dah bagi macam tadi juga. Cuma sekarang ni, dia tanya pelik sedikit. A prime, probability A prime intercept dengan B. Okey, kalau kita susah nak gambarkan, Mama Z harap awak guna bantuan Venn diagram untuk menjawab. Yang pertama, kita ada tadi satu event namanya A dan kita dah kira persilangan tadi. Okay, persilangan kita tadi kat sini Mama Z buat ini adalah B. Okey, nilai persilangan tadi kita dapat berapa? 0.2. 0.2 nilai persilangan. Mama Z ambil daripada jawapan tadi. Okey, sekarang Mama Z nak penuhkan kawasan A. Keluasan A adalah 0.4 tapi Mama Z dah tulis 0.2. Jadi kita akan tulis yang bakinya saja iaitu 0.2. Yang penting bila kita tambah dalam bulatan A, jumlahnya menjadi 0.4. Manakala untuk bulatan B, Mama Z perlukan lagi 0.5. Kerana bila kita tutup kawasan ni, dia akan jadi 0.7 iaitu nilai yang diberikan oleh soalan. Okey. Dalam kebarangkalian, jumlah di dalam Venn diagram mesti 1. Tetapi bila Mama Z tambah 0.2 tambah 0.2 tambah 0.5, kita baru dapat 0.9. Maka ada lebihan sebanyak 0.1 dan kita tulis dia di luar bulatan. Okey, kita tulis dia di luar bulatan. Okey ke tak belajar ni sebenarnya? Dapat line ke tak sebenarnya ni? Boleh ke? Boleh, Mama. Boleh. Saya takut saya ngajar sorang-sorang, saya pandai sorang-sorang nanti. Okey, Mama Z nak jawab soalan D. Tengok betul-betul, dia nak probability A prime. A prime maksudnya Mama Z kena buat, tak boleh sentuh A. Mama Z tak boleh sentuh A. Tak boleh sentuh bulatan A, bukan huruf A tu. Tak boleh sentuh bulatan A. Warna kuning kat luar tu. Itu adalah A prime. Bersilang dengan B. Okay, bersilang dengan B, Mama Z kena lorek dekat B. Okey, jadi kawasan mana yang kena? Kawasan mana yang ada warna kuning dan ada warna merah? Kawasan 1, kawasan 2, kawasan 3 atau kawasan 4? Yang mana ada dua-dua? So, yang ada dua-dua ialah kawasan 2. Dia ada garisan kuning dengan dia ada garisan warna merah. Kawasan 3 tu, dia cuma ada garisan merah. Kita nak ada dua-dua. Jadi kawasan merah itu, kawasan merah dan kuning itu, kita dah tulis dah jawapan di situ bersamaan dengan 0.5. Jadi kita tidak terikat dengan rumus untuk menjawab soalan kebarangkalian. Okey, boleh soalan nombor 7? Okey, next saya pergi kepada soalan nombor 8. Okey, yang pertama kita tengok apa yang diberi oleh soalan. Alhamdulillah dibagi banyak, PA, PB dan persilangan. Kemudian dia bagi kat kita probability A union B. Ada dalam rumus. Sama dengan PA
tambah dengan PB, tolak dengan probability A, bersilang dengan B. Ada semua dalam soalan, dia bagi semua. Okey, so Mama Z ganti nilai probability A 1/3 tambah dengan probability B 5/9 dan tolak dengan 1/6. Kita jangan congak, kita ada kalkulator. 1/3 tambah 5/9 tolak 1/6. So, kita dapat jawapannya ialah 13/18. Okey? 13/18. Itu soalan A. Okey, Mama Z teruskan dengan soalan B. Kalau tak ada soalan, kita tengok soalan B. Kalau kita rasa susah nak imagine, kita kena lukis. Okey, Mama Z lukis Venn diagram. Yang pertama, Mama Z ada event A dan Mama Z lukis dia ada kawasan yang bertindih kerana kita ada maklumat persilangan adalah 1/6. So, Mama Z tulis dalam ni 1/6. Kemudian probability A semua sekali ialah 1/3. Okey, 1/3. Mama Z dah tulis dah 1/6. Okey, so kita dapat jawapannya, lebihannya ada lagi 1/6. Okey, itu A. Untuk B pula, totalnya ialah 5/9. Tapi kita dah tulis 1/6. So, ada lagi baki 7/18. Okey, dalam kebarangkalian, totalnya mesti 1. Sekarang kita dah ada 1/6 tambah dengan 1/6. Mula. 1/6 tambah dengan 1/6 tambah dengan 7/18. So, Mama Z dapat tadi, dah kira dah tadi, Masya Allah. Dah kira dah tadi 13/18, jadi 1 tolak answer. So, di luar ni 5/18. Tu kat luar. 5/18. Lepas selesai kita isi Venn diagram ni, iaitu huruf S kita buat. Dekat sekolah kita buat simbol set semester. Okey, Mama Z nak cari A dulu. A, jadi Mama Z lorek dalam ni. Ni A. Yang warna kuning ni Mama Z sedang buat A. Okey. Sekejap pelajar nak masuk. Okey, sorry. Okey, tu probability A. Kemudian Mama Z nak cari bersilang dengan bukan B. Bersilang dengan bukan B. Jadi Mama Z nak kena lorek yang tapi tak boleh masuk dalam bulatan B. Okey, tak boleh masuk dalam bulatan B. Ya. Okey, so kalau kat situ kita nampak kawasan mana yang ada warna kuning dengan ada yang warna biru. Yang mana? Warna kuning ada, warna biru pun ada. Awak baca nilai dia je kat Mama Z. Kalau tak boleh, sebab tak boleh nak tunjuk. So, jawapannya ialah probability A bersilang dengan bukan B sama dengan 1/6. Itu cara membuatnya. Okay, nak buat tugasan nanti, you akan faham apa benda yang Mama Z ajar. And then you tengok saja ni kan. Sebab benda ni kalau tak faham kena tanya. Sebab benda ni benda yang abstrak. Mama Z je yang lukis-lukis tu biar nampak sebenarnya. Ada setengah pelajar, dia sangat hebat tentang benda-benda abstrak ni. Kita tak payah lukis, dia boleh imagine. Biasanya orang yang pandai melukis, kan, orang yang pandai melukis, bila dia tengok buah tu buah tembikai, dia lukis jadi buah tembikai. Kalau kita tak pandai melukis, kita lukis orang tunjuk buah tembikai, kita lukis air tembikai lain. Okay, benda ni Mama Z selalu rasa jealous dengan orang pelukis jalanan tu kan. Bila dia lukis, kita tak
tak boleh nak imagine dia lukis apa, tapi bila siap, sangat comel. Okay, sangat comel. Okey, Mama Z teruskan lagi example 8 untuk C pula. Okay, untuk C pula, Mama Z lukis sikit. Untuk pelajar yang ada masalah, Mama Z cuba mempelbagaikan gaya lah ni. Okay, cuba. Okay, pelajar dengar kata dah dapat wifi yang bagus. Okay, so yang ini tengok betul-betul Mama Z mempelbagaikan kaedah ni. Kita cuba yang terbaik untuk pelajar. Okay, tengok Katakan pelajar tak mahu tengok nombor-nombor. Dia nak buat ni kawasan 1, ni kawasan 2, ni kawasan 3. Dia nak tengok kawasan. Macam cikgu sekolah dia buat. Boleh, tak ada masalah. Kan, berbanding yang tadi pelajar kena isi nilai, dia serabut. Dia kata, serabut tengok. Okay, fine. Kita buat benda yang tak serabut. Okay, yang pertama Mama Z nak lorek warna kuning A prime. Okay, Mama Z nak buat A prime. So, Mama Z tak boleh sentuh A ni lah. Okay, Mama Z tak boleh sentuh A dalam tu. Kita lorek kat dalam tu. Ni yang sedang Mama Z buat sekarang ni adalah warna kuning tu, namanya adalah A prime. Gagah juga Mama Z kala-kala ni. Okay, nak suruh mata pelajar terbukuk. Lepas pada ni saya siap-siap saya nak pergi office dah lah. Tak sedap juga duduk rumah lama-lama pengarah cari. Okay, ni sebab tak ada line. Okay, A prime. Kemudian dia kata bersatu. Union dengan B prime. Mama Z pun nak lorek yang B prime pula. Okay, nak lorek yang B prime pula. Katakan pelajar lorek B prime pula. Ni. Okay, Mama Z tak boleh sentuh yang B. Yang lain Mama Z sentuh. Okay. Sabar. Dia ada banyak cara. Kalau pelajar kata, kenapa Mama Z guna tu? Sabar. Nanti ada cara dia tu. Okay. Siapa yang minat lukisan, dia akan guna teknik ni lah. Okay. So, daripada yang Mama Z lukis ni, semua Mama Z lorek. Kecuali kawasan mana yang tak lorek? Kawasan mana Mama Z tak lorek? 3. Kawasan 3. Okay, kawasan 3. Kemudian kita tengok balik kawasan 3 tadi. Jawapan dia A. Okay. So, kawasan yang Mama Z tak lorek, nombor 3 saja. Okay, nombor 3 saja. Betul lah maksud pelajar tu. Mama Z salah tengok. Jadi, kawasan sini maksudnya semua kotak tu nilainya 1. Satu kotak tadi nilainya 1. Tolak kawasan 3. Kita tengok di atas tadi. Kawasan 3 nombornya berapa? Yang kita dah lukis tadi. 1/6. Jadi jawapan untuk C ini menjadi 5/6. Itu adalah salah satu cara. Selain daripada cara ni, kita boleh gunakan rumus. Okay, kalau awak tengok VSLT, dia tunjuk rumus. Mama Z nak suruh siapa yang tengok VSLT, siapa yang dengar kuliah, dia dapat 2 benda lah. So, dia ada 2 kaedah nak dapatkan jawapan C. Okay. Seterusnya, kita nak jawab soalan ni. Okay, soalan A prime bersilang dengan B prime. Okay, A prime bersilang dengan B prime. Kita boleh pinjam gambar rajah C ni. Okay, kita boleh pinjam. Jadi kat sini awak boleh tengok kawasan mana yang bersilang di antara yang Mama Z buat tadi. Warna biru, mula-mula warna kuning, lepas tu warna biru. Kawasan mana yang awak tengok dia berubah menjadi warna lain? Mama Z ulang lagi sekali.
Lorekan yang pertama adalah kuning. Lorekan yang kedua adalah biru. Okey. Kalau benda tu bersilang, awak tengok biru ni bersilang dengan warna kuning, dia jadi warna apa? Warna apa dia jadi? Hijau. Hijau. Okey. Dekat gambar raja awak, yang mana? Kawasan mana jadi warna hijau? Satu. Kawasan 1. Kawasan 1 kita dah kira tadi. Ni dia kawasan 1. Jawapannya ialah 5/18. Okey, kawasan 1 tu keluasannya adalah 5/18. Jadi kalau kita bijak melukis gambar raja and then kawasan berlorek, kita buat dengan pensel lah. Awak buat dengan pensel. Mama ngajar ni sebab tu Mama pilih warna biru dengan kuning. Sebab gabungan dua colour tu menjadikan warna hijau. Boleh? Faham maksud Mama Z ni? Boleh, Mama. Itu adalah contoh 8. Okey, kita tengok seterusnya. Alah, baguslah. Dia sangat pelajar ni. Pusing pula. Okey, contoh 9 kita terus. Kita terus. Nak husnuzon pun berdebar juga ni. Okey. Berdebar juga nak husnuzon pun, takut pelajar tak tahu, tak faham. Okey. If we consider a form set with 100 student, dia bagi tahu dah ada 100 student, 20 belajar matematik. 20 belajar matematik. Maksudnya kawasan ni 20. Kemudian 15 belajar kimia. Kawasan ni pula kimia. Dan 8 belajar 2-2. Barulah senang cerita. 8 belajar 2-2. Maksudnya 8/100 belajar matematik dengan kimia. Matematik tadi ada 20. Okey, matematik tadi ada 20. Mama Z dah tulis 8. Tinggal lagi 12/100. Tapi bila Mama Z tambah, dia jadi 20. Kimia pula 15. Tapi Mama Z dah tulis 8. So, kimia tinggal lagi 7/100. Okey, jumlah semua sekali kalau Mama Z tambah tu, tambah bodoh-bodoh je. 12 tambah dengan 8 tambah dengan 7, dapat 27. 100 tolak 27 tadi, dapat 73. Yang tak ambil matematik dengan kimia ada 73/100. Kita baca soalan dan kita isi Venn diagram. Okay, next. Soalan yang pertama. Dia suruh cari probability that a student chosen at random study mathematics. Dia ada ruang nak tulis tu. Tapi Mama Z tulis sini dah. Study mathematics, katakan Mama Z buat huruf A lah. Matematik dia guna huruf M. Sorry. Dia guna huruf M. Okay, sama dengan 20/100 dan kita kena ringkaskan jawapan menjadi 1/5. So, cara kita tekan senang saja. 20/100. Soalan kalkulator akan ringkaskan untuk kita. So, kita tak perlu susah-susah macam soalan rendah dulu. Pecahan setara. Tak perlu dah. Okey, Mama Z nak jawab soalan yang kedua, iaitu studies chemistry. Ada 15. So, katakan probability chemistry 15/100. Kita mudahkan dengan sifir 3. Sifir 5. 5/3, 15. 5/20. Yes, good.
Itu adalah probability C. Okey. Mama bukan 720. Allah. Mama kita dah 5. Benarnya kalau nak selamat, tak payah buat macam Mama 3 dak berapa-berapa tu kan. Nak selamatnya tekan sini lalu 15%. Dia tolong kita. Jadi tak salah macam Mama Z tadi lah. Salah. Kita sebut, kita tulis. Mama nak masukkan 3 dak 5. Dia tulis 5. Okay, thank you. Okay, soalan C. Okay, yang mana yang baru masuk, selamat datang. Okay, kita kena kurangkan tidur tu sebab Mama Z tak rugi. Awak belajar ke tak belajar ke, gaji Mama Z dekat-dekat RM11,000. Awak tak belajar pun RM11,000 tu lah. Tak belajar pun RM11,000 juga Mama Z. Awak cuti COVID pun RM11,000 juga Mama Z. Mama Z tak rugi gapa-gapa, cuma Mama Z malu. Allah dah banyak tolong Mama Z, lepas tu Mama Z curi tulang. Mama Z malu. Banyak. Macam hari ni Allah pemudahkan urusan mak Mama Z untuk settlekan bagasi dia di Mekah. Mak Mama Z shopping banyak hari ni. So thank God sebab mak Mama Z bawa duit banyak, so boleh bayar kos lebihan bagasi tu. Okay, dekat hampir RM800 juga kena tambah. Okay, tapi tak apalah asal dia boleh balik Malaysia. Nanti dekat Malaysia kita bagi duit lain kat dia. Okay, soalan C. Studies both mathematics and chemistry. Maksudnya tugas kita sekarang ni mencari yang bersilang ni. Ni. Dua-dua. Kita dapat kat situ. Yang ni katakan Mama Z nak guna huruf lain lah. Tak nak guna huruf C, kita guna huruf lain pula. Probability. Dia kata tadi both mathematics dengan kimia. Dia sekali. Jadi tadi kita ada 8/100. Kalau kita nak mudahkan, kita ambil apa yang Mama Z buat salah tadi tu, kita belajar daripada situ. 8/100. So dapat 2 per... Betul ke 8/100? Tengok balik. Betul, Ma. Betul. So dapat 2/25. Okay. 2/25. Okay. Mama Z buat homework dulu sebelum mengajar awak tau. Semalam Mama Z sambil-sambil letak ubat dekat dahi anak Mama Z. Mama Z study lah. Tak boleh ngajar tajuk probability tak study. Nanti malu kat student. Salah tungging. Okey, tengok seterusnya. Either mathematics or chemistry. Tengok betul-betul perkataan yang dia guna either. Kemudian selepas either tu dia guna dua je. Matematik dengan kimia. Kalau dua sahaja, hubungan or itu akan menjadi union. Kalau lebih daripada dua, or ini menjadi tambah. Jadi berhati-hati semasa memilih simbol. Sama ada union ataupun tambah. Okey, so kat sini kalau kita nak buat, dia ada rumus dia, iaitu probability matematik tambah dengan probability kimia tolak dengan probability matematik bersilang dengan kimia. Matematik tadi, kalau kita nak guna yang asal pun tak apa. 20% tambah 15% tolak dengan 8%. Boleh juga. Okay, kalau nak guna nilai akhir ni pun boleh. Tak ada masalah. Dan jawapannya nanti adalah 27 per dengan 100 dan kita tak boleh kecilkan dah. Untuk pelajar yang nak guna cara yang seterusnya, dia nak guna yang dah kecil 1/5 tambah 3/20 tolak 2/25. Dia nak yang ini. So tak apa, Mama Z tolong kira untuk awak. 1/5
tambah dengan 3/20 tolak dengan 2/25. Awak akan dapat jawapan yang sama. Mana-mana pun boleh. Okey. Itu contoh 9. Contoh 9 yang Mama Z ajar sekarang ni secara sehala. Sepatutnya dia kena 2 hala. Okey, 2 hala. Barulah kita tahu Mama Z ni ajar pelajar faham ke tidak. Okey. So Mama Z dah buat untuk A, B, C, D. Mama Z sediakan ruangan, pelajar isi saja nanti. Okey. Soalan nombor 10. Soalan nombor 10. Banyak lagi soalan awak. Banyak lagi. Kalau kata lambat lagi. Baru 2 jam. Baru 2 jam. Seelok-eloknya tajuknya kena 4 jam atau 3 jam. Okey. Minggu depan pula sambung. Cuti boleh balik tak cuti? Tak tahu lagi, Mama. Tak tahu. So, jangan beli tiket lagi. Jangan beli tiket lagi. Sebab kalau kita rasa kita susah sekarang, kuliah lain lagi susah. Lagi susah. Jadi kita kena bersyukur dahulu kerana ada masalah air dekat KMKT 2 minggu lepas. Kalau tak, awak pun senasib lah. Kita cuba, maksudnya rezeki awak lah tu masuk lambat 2 minggu. Orang lain 2 minggu tu dah suffer dah. Okay? Belajar daripada, kena belajar bersyukur. Bersyukur. Okay, example 10. Okay, table ni sekarang kita panggil contingency tables. Kita nak guna, ataupun nama lainnya ialah two ways table. Yang ini akan keluar tugasan awak nanti. Jenis table. Okay, Mama Z harap masa baca table tu memang awak rasa macam seperti tak pernah belajar. Itulah dia tajuk probability. Probability untuk pelajar faham adalah 50% dan pelajar tidak faham adalah 50%. Tajuk dia adalah probability. Okay, a survey is conducted on a group of workers. Apa yang nak buat tu? Operator, administrative, officer and security guard. So ada 3 kelompok. 3 kelompok pekerja. Okey, yang pertama dia kerja kurang daripada 40 jam, kemudian kerja 50 hingga 70 jam dan ada yang lebih dahsyat bekerja lebih daripada 70 jam seminggu. Okey, biasanya pekerja asing lah suka kerja lebih sebab dia nak dapat kos yang lebih untuk dihantar ke negara asalnya. Sebab kalau waktu rehat dia banyak pun dia nak pergi mana? Anak dia tak ada dekat Malaysia, isteri dia tak dekat Malaysia. Dia nak pergi shopping pun tak bermakna sebab anak dia duduk jauh. Jadi dia lebih rela bekerja lebih masa. Itu kita tengok bagaimana pekerja asing cara bekerja. Kalau pekerja Malaysia dia tak macam tu. Dia ada keluarga. Okey, kemudian kita tengok kat sini. Okay, jumlah-jumlah ni dia dah buat dah semua sekali ni. Dia dah buat untuk kita. Dia dah isi. Tugas pelajar ialah dia kena totalkan semua sekali tu. Dan daripada situ kita dapati kalau kita tambah semua ni, semua pekerja ni dia ada seramai 270 orang. Okay, bilangan pekerja tu ada 270 orang. Jadi untuk kita menjawab, sebab table dah terisi, kita nak jawab soalan saja nanti. A worker, seorang je, is selected at random. Find the probability that the workers is a production operator. Jadi Mama Z ambil production operator. Mama Z ambil ni, Mama Z garis sampai bawah. Okey. Sampai bawah. Ada berapa orang operator pengeluaran? 126. Jadi kita buat probability A, bilangan ada 106,
Kemudian bilangan sampel ada 270. Dan kita tak boleh tinggal jawapan begini, kita kena kecikkan guna kalkulator. 196 per dengan 270. So kita akan dapat 98 per dengan 35. Okey, itu soalan A. Kita kena tengok contingency table kita kena pandai baca. Okey, kita tengok soalan B pula. Dia nak pekerja yang bekerja 50 hingga 70 jam seminggu. Jadi sekarang ni pelajar kena tengok hala sini pula. Hala situ pula. Dan jumlahnya sekarang 70. Okey, katakan soalan B ni Mama Z labelkan sebagai B. Probability B sama dengan bilangannya per dengan 270. So, bila Mama Z kecikkan, kita potong kosong-kosong tu, kita dapat 7 per 27. Yang ni mirip kepada soalan assignment dah ni. Okey, soalan C. Okey, soalan C. An administrative officer and working, dia ada N kat sini ni. Ni. Dia ada perkataan N di sini. Dia ada officer pula. Pekerja admin dengan satu lagi more than 70 hours. So, kalau kita tengok mula-mula warna kuning dulu ya. Warna kuning. Officer, orang kerja admin. Kemudian kita tengok yang kedua pula Mama Z pilih warna biru sebab senang nak tengok persilangan nanti akan jadi warna hijau. So dari situ awak tengok ada berapa yang bertembung? 1. Yalah nilai dia tu. 8. Probability, katakan ni soalan C, Mama buat C lah. Sama dengan 8 per dengan 270. Kita kecilkan gunakan kalkulator, dapat 4 per 135. Okey, Mama Z buka soalan untuk C. Kalau tak faham, kita boleh bantu. Ya, tak faham, kita boleh bantu, tak ada masalah. Mama. Boleh. Okey, kalau boleh Mama Z pergi kepada soalan D. Kali ni dia nak guard pula, security guard and working less than 40 hours. Mama Z ambil dulu 40 hours. Kemudian Mama Z ambil pula security guard. Okey. Berapa nilai yang bertembung? 4. So, nilai yang bertembung ialah 4 per 270. Jadi, jawapannya ialah 2 per 135. Itulah dia step yang akan awak gunakan semasa awak menjawab tugasan. Selesai dah. Baru sampai example 10. Okay, example 10. Dia kalau nak senang kerja Mama Z, senang je bagi tahu. Tengok video VSLT. Tapi video yang Mama Z rakam tu adalah video tahun lepas. Yang hari ni Mama Z ajar secara live. Tu yang kena dengar juga. Okey, example 11. Dengar betul-betul. Beria Mama Z cari gambar beg ni. Mama Z nak terang tentang macam mana nak berlakunya mutually exclusive tu sebenarnya. Okey, dalam beg ni kita tengok sini ada 3 bola warna biru. Kejap, warna biru tapi warna kuning. Start. 3 bola warna biru. 4 bola, minta maaf tak boleh buat warna merah dah, nanti jadi retail. Dan ada 8 warna green. Gitu.
Lepas tu, dia ambil berapa biji bola sebenarnya ni? Dia ambil a ball. Dia ambil sebutir. Satu saja bola dia ambil secara random dari beg. Bola ni dalam beg. Dia buka beg ni, dalam tu ada bola. Jadi kita kena imagine. Okay, soalan pertama. Find the probability that the chosen ball is red. Probability red sama dengan ada berapa butir bola merah? 4 biji daripada 15 biji total semua sekali. 3, 7. 7 tambah 8, 15. Itu adalah jawapan A. Okey. Kemudian jawapan B pula. Probability blue or green. Blue or green. Tambah. Kita kena tambah, tapi kita kena fikir dulu. Ada tak kemungkinan bila kita ambil bola tu, dia akan jadi serentak warna biru dengan warna hijau. Ni, kita buat tubik daripada sini. Kita dapat 2 butir. Yang pertama hijau, yang kedua biru. Ada tak kemungkinan dapat 2 butir dan serentak ambil dapat satu warna hijau, satu warna biru? Tak, sebab dia ambil satu. Tidak mungkin sebab bola cuma diambil satu. Itu nak terang maksud eksklusif ni sayang-sayang sekalian. Supaya pelajar terfikir benda tu. Kalau pelajar tak terfikir benda tu, maka pelajar akan buat PB tambah PG tolak PB silang G sebenarnya mula-mula pelajar buat. Tetapi kalau pelajar perasan, bola cuma diambil satu, jadi tidak mungkin berlaku persilangan di antara bola warna biru dengan bola warna hijau. Sini adalah kosong. Sebab itu kawan kita tadi kata kena tambah. Kawan kita kata tadi tambah. Kerana kawan kita dah dapat detect, dia adalah mutually exclusive. Jadi benda ni kita kena praktik. Dia tak akan datang sendiri dalam minda kita ni. Kena praktik. Kena buat latihan. Kena buat soalan kebat. Baru je jadi. Okey. Bola warna blue ada 3 biji daripada 15. Warna green 8 biji daripada 15. Jumlah semua sekali 11 per 15. Boleh nah? Mama Z husnuzon je ni. Yang penting Mama Z ngajar. Kalau pelajar tak tanya, Mama Z consider pelajar sangat faham. Okey, soalan C. Seperti tadi Mama Z dah terang, kita cuma ambil bola sebutir. Jadi boleh tak Mama Z dapatkan nilai red bersilang dengan green? Ada tak persilangan? Tak ada. Jadi jawapannya ialah kosong. Dia tak ada jalan kerja. Dia tentang logik akal. Bila ambil sebutir bola, sudah tentu tak akan bertembung dengan bola lain. Kalau 2 biji, lain tau. Ni sebiji saja. Sekejap. Adik, silent please, adik. Mama is teaching. Pelanggan. Example 12. Harap pelajar sempatlah ni nak join Mama Z punya kelas ni yang baru bangun tidur. Jom. Mama Z masih nak cerita pasal mutually exclusive event. Kita bagi kat situ, kita keluarkan maklumat. Probability A 3/5. Probability B adalah 3/4. Lepas tu dia bagi probability A union B sama dengan 9/10. Soalan suruh determine adakah event A dengan event B adalah mutually
eksklusif. Okey, untuk tentukan dia adalah mutually exclusive. Okey, Mama Z kena tengok dulu jawapan probability A bersilang dengan B. Kalau Mama Z dapat kosong, jawapannya mutually exclusive. Kalau tidak, jawapannya not mutually. Jadi Mama Z kena test dulu. Okey, jadi Mama Z akan guna rumus yang kompleks ni. Probability A union B sama dengan probability A, rumus diberi, tambah probability B, tolak dengan persilangan A dengan B. Okey, Mama Z nak cari nilai yang Mama Z bintang merah. Mama Z isi nilai di sini 9/10 sama dengan 3/5 tambah 3/4 dan ini adalah soalan yang kita nak tengok. Okey, daripada situ kita akan dapati nilai persilangan. Okey, kalau kira dapat berapa tu? 9/20. Okey, Mama Z cek sekejap. Saya takut pelajar tak ada kalkulator pun dengan dia. 9/20. Dapat. 9/20. Nilai sini ialah 9/20. Oleh kerana nilai yang ini tidak bersamaan dengan kosong. Ni 9/20 tu tak sama dengan kosong. Okey, Mama Z tulis barulah sini. Takut pelajar conteng-conteng deh. Mama Z tulis barulah. Probability A intercept B didapati tidak bersamaan dengan kosong. Oleh sebab itu, event A and event B are not mutually exclusive. Itu cara nak menjawab soalan determine whether A and B are mutually exclusive. So, kita kena serang dekat nilai A persilangan B. Dan apabila kira kita dapati tak sama dengan kosong, maka di sini pun tak mutually exclusive. Kalau sama dengan kosong, maka dia akan jadi mutually exclusive. Itu adalah contoh 12. Okey. Contoh 13, pelajar buat sendiri. Contoh 13 buat sendiri. Mama Z bagi, tak payah bagi jawapan kot pelajar buat sendiri. So, minggu depan Mama Z akan masuk tajuk 7.3. Okey, 7.3. Dia panjang lagi tu. Okey, dia panjang lagi. Ayah yang dah mengantuk dah tu. Okey, Mama Z tunjuk muka surat depan semulalah. Mana muka surat depan? Ni. Kita baru buat 7.1 events and probability, 7.2 kita buat mutually exclusive. 7.3 Mama Z nak masuk conditional, lepas tu masuk independent. So kita kena ada lagi 2 hours baru boleh habis. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada, Mama. Okey, so kalau tak ada soalan, Mama habiskan kelas di sini. Okey, yang mana yang tak sempat tengok, tengok rakaman video lah sekejap lagi Mama Z upload. Okey, sekian saja daripada Mama Z. Assalamualaikum dan salam sejahtera.